Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai kebaktian doa malam kita, saya mengajak kita semuanya untuk bersatu teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji pujian yang pertama kita, pujian kepada Tuhan, hormat bagi Allah.荣耀归于神父上帝，荣耀归圣子耶稣，荣耀归于圣灵上帝，荣耀归三一上帝。哈利路亚，哈利路亚，荣耀归三一上帝，荣耀归爱我们的主，他将生来到世界。荣耀归神父的圣子，他是人类的救主。哈利路亚，哈利路亚，他是全世界救主。哈利路亚，颂扬赞美，颂赞我们的君王。普天之下不分昼夜，在主面前来赞美。哈利路亚，哈利路亚，荣耀归三一上帝。Dalam bahasa Indonesia, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya, Tuhan Allah kami, Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Kami bersyukur ya Bapa, karena pada malam hari ini kami masih boleh melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, karena Tuhan senantiasa menyertai kami, memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Tanpa pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, mungkin kami tidak sanggup untuk melewati hari-hari kami. Tuhan Allah kami, saat ini kami datang di hadapan-Mu bersyukur ya Bapa. Kami mau berdiam diri di hadapan-Mu, memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan menuntun kami, menolong kami Tuhan, untuk kami boleh berkonsentrasi, untuk kami boleh fokus ya Tuhan, hanya untuk Tuhan. Dan kami boleh memenuhi hati kami dengan sukacita dan kemuliaan untuk nama-Mu ya Bapa. Kami saat ini akan mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Tuhan sertai kami, tolong kami ya Tuhan untuk boleh mengerti firman-Mu. Dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya Bapa. Sertai ya Tuhan untuk hamba-Mu dan juga untuk penerjemah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kepada hambanya saya persilakan. 主内的弟兄姐妹们，晚安。 Selamat malam saudara-saudari sekalian.
很高兴在今天晚上，我们能够在神的带领中，大家再一次领受神的信息。 Saya sangat sukacita bahwa di dalam pimpinan Tuhan kita malam hari ini bisa menerima firman Tuhan. 我们在神的面前，我们同心祷告。 Mari sekali lagi kita berdoa di hadapan Tuhan. 父神，你的灵充满我们，特别是你充满我们成为仆人的，在你的引导中，能够释放你的信息，能够传讲你的信息，也能够在翻译中使我们的信息变成完美。你除去我们所有的罪，你膏抹我们，你使用我们。我们如此祷告，也是奉主名求，阿门。在上个礼拜晚上，就是星期三晚上。 Pada minggu lalu, malam kebaktian doa yang lalu, 我们大家已经思考了，已经分享了有关于人类的形成里面3个可怕的事情。 kita telah merenungkan bahwa di dalam perjalanan kehidupan manusia kita menghadapi 3 masalah yang sangat menakutkan. 3个可怕的事情是记录在创世纪第3章。 3 hal yang menakutkan tersebut ada tercantum di dalam Kejadian pasal 3. 也就是说，人类背叛了上帝以后， Yaitu tatkala manusia telah mengkhianati Tuhan. 所以从那个时候开始， Dan mulai pada saat itu, 人类就与上帝隔离了， maka manusia telah terasing dari Tuhan. 夫妻不再和好了， Dan suami istri tidak lagi saling kasih mengasihi. 前面的道路迷迷茫茫， Dan perjalanan di depan itu penuh dengan ketidakpastian. 甚至是在绝望的里面。 Sehingga bahkan di dalam keputusasaan. 所以上个礼拜我们已经思考了有关于孤苦戒。 Sehingga pada minggu yang lalu kita telah merenungkan 3 hal, yaitu keterasingan, kepahitan, dan keterputusan. 我们不能够否认的事实， Satu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. 好像在上个星期晚上晚祷会我们分享了， Sama seperti yang kita renungkan di dalam kebaktian doa minggu yang lalu, 就是我们活在这个世界上越来越不像样， yaitu kita hidup di dalam dunia ini semakin hari semakin tidak karu-karuan. 越来越混乱， Semakin hari semakin kacau balau. 不能够再看到明天我们还有更好的生活没有？ Tidak bisa lagi kita mengharapkan kehidupan yang lebih baik untuk esok harinya. 尤其是在现在这个新冠病毒的时期， Terkhusus pada masa pandemi COVID-19 tersebut. 我们的前面的道路不知道怎么样走， Bagaimana kita bisa melangkah untuk masa depan kita. 特别是在年老的弟兄姐妹们、年老人。 Terkhusus bagi mereka yang sudah berlanjut usia. 不知道我们还有机会与我们在国外的儿女孙见面没有？ Apakah kita masih memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sanak famili, anak cucu kita yang berada di luar negeri? 所以我们的行程是悲观的行程， Sehingga perjalanan ke depan kita adalah perjalanan yang penuh dengan pesimis. 我们的行程是暗淡无光的行程。 Dan perjalanan kita ke depan itu suram dan gelap. 我们的行程是好像已经不能够再继续下去的行程。 Sehingga perjalanan kita itu seolah-olah perjalanan yang tidak bisa lagi kita lanjutkan. 我相信我们每一位正常的人都盼望有出路。 Saya yakin setiap orang yang normal menghendaki jalan keluarnya. 一有了出路，也就是说，我们能够从孤单、孤苦、绝望里面出来。 Begitu kita menemukan jalan keluar, maka kita akan luput dari keterasingan dan kejeripaya dan keputusasaan. 进入了完美的人生。 Masuk di dalam perjalanan yang sempurna, yang 但 baik. 是 Tetapi 问题仍然是问题。 persoalan tetap adalah persoalan. 我们所面对、我们所盼望的出路在哪里呢？ Di manakah jalan keluar yang kita harapkan? 保罗是在圣经里面一个特别的人物。 Paulus adalah seorang tokoh yang sangat unik di dalam Alkitab. 他在犹太人的当中是一个非常成功的犹太人。 Dia adalah seorang Yahudi
yang sangat sukses di tengah-tengah bangsa Yahudi. 他有高深的学问， Dia memiliki pendidikan yang tinggi. 他可以说是在法利赛人的当中的法利赛人。 Dia adalah orang Farisi di tengah-tengah orang 因 Farisi. 此，他对犹太教的律法等等，对他来讲是非常有研究的。 Sehingga dia terhadap Taurat, orang Farisi dia sangat mendalaminya. 因此，我深信，在许多犹太人的眼光， Sehingga saya yakin di pandangan orang Farisi, orang Yahudi, 他是一个多么成功的人， dia orang yang begitu sukses. 他的明天是多么亮光的， Masa depan itu penuh dengan pengharapan. 是多么有前途的。 Memiliki pengharapan masa depan yang 但是 baik. 保罗怎么样讲呢？ Tetapi apa yang dikatakan Paulus 他说，在罗马书第7章24节到25节里面， di kitab Roma pasal 7 ayat yang 24 sampai 25 dia berkata demikian. 这个是保罗的心声， Ini adalah suara hati dari Paulus. 这个是保罗的呼喊， Inilah seruan dari Rasul 好 Paulus. 像已经没有办法了， Seolah-olah dia tidak ada harapan 好像 lagi. 不能够再活下去了， Seolah-olah tidak bisa hidup lagi. 就是能够就在那个时候完全离开这个世界算了。 Dan kalau bisa pada saat itu juga dia meninggalkan dunia ini. 他在罗马书第7章24、25节告诉我们， Di kitab Roma pasal 7 ayat 24-25 dia memberitahukan kepada kita. 他说：“我真是苦啊！ Dia katakan, aku manusia celaka. 谁能救我脱离这起死的身体呢？” Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh yang maut ini? 这个就是保罗的心声。 Inilah suara hati dari Rasul 谁能 Paulus. 救我脱离起死的身体？ Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh yang maut ini? 所以讲到死的时候是一个很可怕的事情。 Kalau kita cerita tentang kematian, sesuatu yang sangat menakutkan. 当一个妻子对丈夫说：“你在我的心中已经死了”，那个是一个很可怕的事情。 Pada saat seorang istri mengatakan kepada suaminya, di dalam hatiku engkau telah mati, itu sesuatu yang sangat 有 menakutkan. 多少的人都盼望从孤单里面、从痛苦、绝望的死里面逃脱离开。 Begitu banyak orang yang ingin melarikan diri keluar dari keterasingan, dari jerih payah dan keputusasaan. 但是怎么样能够逃脱，能够离开这个进入死亡的苦呢？ Tetapi siapakah yang bisa melepaskan diri dari ketakutan masuk di dalam maut? 在保罗绝望的时候， Pada saat Paulus putus 在保 asa, 罗真是苦的时候， pada saat dia benar-benar menderita, 当他觉得孤单的时候， pada saat dia merasa sangat terasing, 就那个时候他认识了耶稣基督。 dan pada saat itu pula lah dia mengenal Tuhan Yesus. 通过司提反的见证，他认识了耶稣基督。 Melalui kesaksian dari Stefanus dia telah melihat Yesus. 司提反在他面前用被石头打死， Stefanus dilempari batu sampai mati di hadapan dia, 但是他脸光充满着光荣， tetapi mukanya penuh dengan cerah, 没有显出他的惧怕， tidak menunjukkan ketakutan sama sekali. 好像那个时候他是在最喜乐的里面。 Seolah-olah pada saat itu dia dalam keadaan yang sangat sukacita. 保罗想，苦的是应该是他，不是我。 Paulus berpikir yang harus merasa menderita adalah dia, bukan saya. 为什么苦的不是他，而是我呢？ Tetapi sebaliknya, kenapa bukan dia yang menderita, tetapi saya yang menderita. 神的苦到在死的当中。 Dia menderita sampai di ambang kematian. 感谢主， Puji syukur kepada Tuhan. 保罗不断的思考，反复的思想， Dia terus-menerus merenungkan. 实体反的喜乐在哪里？ Di manakah sumber sukacita dari Stefanus? 为什么他会喜乐？ Kenapa dia bisa bersukacita? 他不断的要寻找出路， Dia terus-menerus mencari jalan keluar. 通过史提凡的见 Melalui 证， Stefanus dan kesaksiannya, 他去找上帝， dia mencari Tuhan. 他找史提凡的上帝， Dia mencari Tuhan dari Stefanus. 他找不到，
Dia tidak menemukannya. 但是感谢主， Tetapi puji syukur kepada 他 Tuhan. 不是他去找上帝，是上帝来找他。 Bukan dia mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mencari dia. 因此他进入大马色的行程的时候， Sehingga di dalam perjalanan masuk ke kota Damsyik, 他遇见了耶稣基督。 dia telah bertemu dengan Kristus. 因此，当他遇见了耶稣基督以后，他整个人完全改变过来了。 Sehingga sesudah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, seluruh kehidupan dia telah terbalik. 不是以前的扫罗了， Bukan lagi Saul pada zaman dahulu, 是现今新的保罗， Melai- 重生得救的保罗。 melainkan Paulus yang telah diselamatkan, Paulus masa kini. 所以在刚才我们所读的经文第25节里面告诉我们， Sehingga pada nas yang barusan kita baca di ayat yang ke-25 memberitahukan kepada kita, 感谢神， syukur kepada Allah. 能够感谢神，一定有一些要去感谢的。 Kita bisa berterima kasih atau syukur kepada Tuhan, pasti ada sesuatu yang patut kita 我 ucapkan. 们能够感谢神，是因为我们认识神才能够感谢神。 Kita berucap syukur kepada Tuhan karena kita mengenal Dia baru bisa kita 所 ucap 以保罗 syukur. 感谢神， Sehingga Paulus bersyukur kepada Tuhan. 他说靠着我们的主基督就能脱离。 Dia mengatakan oleh Kristus Yesus Tuhan kita, 他能够在基督的里面脱离了那个起死的身体， dia bisa melalui Tuhan Yesus meninggalkan tubuh yang akan menghadapi maut. 因此从保罗的见证里面， Sehingga di dalam kesaksian dari Rasul Paulus, 我们会看到 kita bisa melihat 创世纪第3章16节这些读下去那种可怕的事情，在保罗的见证里面有了新的希望。 kejadian yang mengerikan yang tercantum di dalam Kejadian pasal 3 dan itu selanjutnya itu di dalam kehidupan Paulus telah ada suatu pengharapan yang baru. 因为在保罗的见证里面看到了耶稣基督能够杀孤而得到宝。 Karena di dalam kesaksian dari Rasul Paulus memberitahukan kepada kita Tuhan bisa membinas atau meninggalkan, meniadakan keterasingan dan memberi pertolongan. 也就是说，把那个孤单完全的杀掉。 Artinya telah menghilangkan semua keterasingan atau kesepian, 要能够把孤单完全的除去， meninggalkan atau meniadakan semua keterasingan. 一定有一个能够胜过孤单的大能大力。 Pasti ada suatu kuasa atau kekuatan yang melebihi keterasingan tersebut. 因此，耶稣基督在耶稣基督传福音里面告诉我们： Sehingga di dalam diri Yesus Kristus memberitahukan kepada kita, 我们若是要得胜孤单， kalau kita mau menang atas kesepian 我们就是要 tersebut, 与上帝在同行。 kalau kita mau berjalan bersama-sama lagi dengan Tuhan, 那么，我们一定要接受耶稣基督的救恩。 maka kita harus menerima keselamatan dari Yesus Kristus. 因此，在约翰福音第14章第15到48节里面告诉我们： Sehingga di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang 27 memberitahukan kepada kita, 你们若爱我，就必遵守我的命令。 kalau 我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。 mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi seorang pertolongan dan memohon kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari sekalian, 这边给我们看到了有一个的出路， di sini memperlihatkan kepada kita sebuah jalan keluar. 当耶稣基督来到这个世上的时候， Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, 他得胜了这个3个可怕的罪恶， Dia telah menang atas 3 dosa yang sangat menakutkan ini. 就是人的孤单、人的劳苦、人的绝望， Yaitu keterasingan, kepahitan, dan keputusasaan. 而换来就是耶稣说的保惠师。 Dan yang digantikannya yaitu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu seorang pengantara atau penolong.
这个保惠师是与我们永远同在的。 Penolong atau perantara ini yang menyertai kita untuk selama-lamanya. 这个保惠师就是在使徒行传里面的圣灵， Yang seperti yang tercantum di dalam kitab para rasul yaitu Roh Kudus. 因此，当我们看到了使徒行传的那些门徒使徒的时候， Sehingga kita melihat para rasul dan murid Yesus pada zaman kisah para rasul, 完全不同了。 mereka sama sekali berbeda. 他们没有觉得孤单， Mereka tidak merasa kesepian, 他们没有觉得劳苦， mereka tidak merasa jerih lelah, 他们没有觉得绝望， mereka tidak merasa putus 他 asa. 们只有一个目标， Mereka hanya memiliki satu tujuan, 就是传耶稣基督得胜的福音。 yaitu memberitakan Injil kemenangan dari Yesus Kristus. 这个福音就是除掉孤单、除掉劳苦、除掉绝望的福音。 Dan Injil inilah yang telah meniadakan keterasingan, jerih lelah, dan keputusasaan. 所以，当保罗接受了耶稣基督以后， Sehingga tatkala Paulus menerima Yesus 虽 Kristus, 然有时候我们感觉到他在他的侍奉当中多么的孤单， walaupun kita melihat seolah-olah dia di dalam pelayanannya merasa sangat tersendiri, 甚至在书信里面，他坦白的告诉我们， bahkan di dalam surat Paulus dia dengan terus terang memberitahukan kepada 在他的 kita, 侍奉中有同工离开了他， di dalam pelayanan dia ada rekan-rekan yang meninggalkan dia. 在他侍奉当中有一些的信徒背叛了他， Di dalam dunia pelayanan dia banyak ada sebagian yang telah mengkhianati dia. 有非常多的时间，他是在很孤单的时候， Banyak kali waktu dia dalam keadaan 因 tersendiri. 为他是一个被囚的使徒。 Karena dia adalah seorang rasul yang tertawan. 你想看被囚是一个多么孤单可怕的行程？ Kita 你tawan ya。 kita bisa membayangkan seorang rasul yang tertawan itu bagaimana keadaannya. 但是保罗能够在监狱里面高声赞美上帝。 Tetapi di dalam penjara sekalipun dia bisa memuji Tuhan dengan suara yang 保罗在 besar. 最痛苦的时候，他怎么样不离开上帝，而且在他书信他写的书信里面充满了喜乐。 Di dalam penderitaan yang bagaimanapun dia di dalam surat Paulus itu kita bisa melihat dia penuh dengan sukacita. 所以保罗当他接受了耶稣基督的得胜， Sehingga kita melihat begitu dia menerima Yesus Kristus dan menang atas 在 segalanya. 主的基督里面他不孤单了。 Di dalam Yesus Kristus dia tidak merasa terasing 为什么 lagi. 不孤单呢？ Kenapa dia tidak merasa terasing? 有圣灵与他同在， Karena ada penyertaan dari Roh 也 Kudus. 就是说有上帝与他同在。 Dengan kata lain Tuhan 回 menyertainya. 到了创世纪第三章以前，在乐园亚当夏娃与神同在的情况。 Kembali lagi kepada suatu suasana di mana Tuhan berserta dengan Adam dan Hawa sebelum Kejadian pasal 3. 约翰卫斯理当他读神学的时候， Pada saat John Wesley masuk di dalam sekolah tinggi teologi 冬天 pada musim dingin, 他从他宿舍看下去， dia melihat dari tempat penginapannya 有那些清洁工人在那边做清洁， ada orang yang membersihkan pekarangan. 天气很寒冷。 Pada saat itu udara sangat dingin, 但是当约翰卫斯理看了有几次的去注意的时候， tetapi waktu John Wesley memperhatikannya, 好像是他在那边充满喜乐， kelihatan dia penuh dengan sukacita. 好像是不是他一个人在那边， Kelihatannya bukan dia sendirian di situ. 好像他没有孤单。 Kelihatannya dia tidak merasa tersendiri. 为什么我觉得我这样子孤单呢？ Kenapa saya merasa sangat terasing? 为什么我觉得我自己一个人呢？ Kenapa saya merasa saya sendirian saja? 弟兄姐妹们， Saudara-saudari 问 sekalian, 题在哪里？ di mana 那 persoalannya? 个清洁工人有神与他同在， Dan orang pembersih tersebut ada penyertaan dari Tuhan. 得胜了冬天的寒冷， Telah menang atas kedinginan di musim dingin. 得胜了所有的环境。虽然只是一个清洁工人， Walaupun dia hanya seorang tukang bersih-bersih, 所以当约翰卫斯理他得到了耶稣基督，
再一次被神的灵复兴以后， Sehingga waktu John Wesley dipulihkan kembali dan telah diberi semangat kembali oleh Tuhan, 他到什么地方都好， kemanapun dia pergi, 他有大能大力传上帝的福音。 dia mempunyai kuasa dan kekuatan untuk memberitakan 他 Injil 无论 Tuhan. 在怎么样的情况的当中，他都赞美上帝， Dalam keadaan yang bagaimanapun juga dia memuji Tuhan. 因为他不在孤单的里面。 Karena dia tidak lagi dalam kesepian. 第二， Yang kedua, 就是除掉劳苦。 dalam menghilangkan jerih lelah. 我们常常因为工作的劳苦，到最后是绝望了，到最后不知道要怎么样继续下去。 Kita sering di dalam jerih lelah kita merasa putus asa dan tidak tahu bagaimana untuk melanjutkan kehidupan 弟兄 kita. 姐妹们， Saudara-saudari 我们 sekalian, 每一天都在工作的里面。 setiap hari kita bekerja, 有的人工作在劳苦，越工作越劳苦，越觉得没有希望。 banyak sekali orang semakin dia bersusah payah bekerja dengan jerih lelah, semakin merasa putus asa. 为什么呢？ Kenapa demikian? 因为他们在劳苦里面是孤单的。 Karena di dalam jerih lelah mereka itu mereka merasa kesepian. 但是我们有时候看到人好像他这样子的劳苦。 Tetapi kadang-kala kita lihat orang begitu bersusah payah. 回到刚才我们所说的保罗， Kembali lagi kepada Paulus yang baru kita 他 sebutkan 从 tadi. 耶路撒冷开始传福音到欧洲， Dia mulai dari Yerusalem memberitakan Injil sampai ke benua 在 Eropa. 在我们看来，他一生都是在劳苦的当中。 Kalau kita lihat menurut pandangan manusia, dia hidup dalam susah payah, jerih lelah. 在我们看来，他应该是在绝望的当中， Menurut penglihatan kita, dia dalam keadaan putus asa. 因为他被抓，面对着审判，面对着死亡。 Karena dia ditawan, ditangkap, menghadapi dakwaan dan menghadapi maut. 但是保罗他在见证里面，我看到他没有说我是劳苦到不知道要怎么样做下去。 Tetapi di dalam kesaksiannya kita tidak menemukan dia mengeluh bahwa dia dalam keadaan jerih lelah dan tidak tahu bagaimana melanjutkan kehidupannya. 因为他的劳苦 Karena jerih lelah dia 变成了劳乐充满喜乐。 telah berubah menjadi suatu sukacita. 我们要将我们的劳苦变成劳乐。 Kita harus merubah jerih lelah kepahitan kita menjadi sukacita. 所以保罗在晚年的时候， Sehingga di dalam masa usia lanjut dari Rasul 他说：“ Paulus, 那美好的仗我已经打过了， aku telah menang atas peperangan 有 yang 那个 indah. 永恒的冠冕为我预备。 Dan bagiku tersedia mahkota yang 弟兄姐妹们， kekal. Saudara-saudari sekalian. ”就看到了保罗从人的眼光多么的劳苦，但是他充满喜乐，因为他得胜了。 Dari sudut pandang manusia kita melihat dia berjerih lelah, tetapi sebenarnya dia sudah menang atas segala-galanya. 在我的侍奉当中， Di dalam pelayanan 有 saya, 时候我想到了从一个的侍奉到另一个的侍奉， kadang-kala saya melihat kembali dari suatu pelayanan ke pelayanan yang lain, 充满着了许多的挑战、劳苦。 penuh dengan begitu banyak tantangan dan jerih lelah. 有许多在侍奉当中不能够与别人分享的。 Seringkali di dalam pelayanan yang tidak bisa saya sharing dengan orang 坦白 lain. 的讲，有几次好像是费心了，不能够再继续下去了。 Jujur saja beberapa kali saya merasa sudah putus asa dan merasa tidak bisa lagi melanjutkan kehidupanku. 但感谢主， Tetapi puji 当 syukur 我 kepada 回想 Tuhan. 这些将近50年的侍奉， Tatkala saya menoleh kembali pelayanan saya selama hampir 50极 tahun. 其难走，甚至不可能走的道路当 Jalan 中， yang penuh dengan lika-liku yang kadangkala saya melihat tidak lagi bisa saya lanjutkan. 在我年老的时候，我发出了赞美喜乐。 Pada saat lanjut usia saya demikian, dari lubuk hati saya penuh dengan sukacita dan pemujian. Kenapa? 因为在这一生的侍奉的里面， Karena di dalam pelayanan saya seumur hidup 坦 ini, 白的讲，有很多次离开上帝。 jujur saya katakan beberapa kali saya meninggalkan Tuhan. 坦白的讲，有时候不知道要怎么样走下去。 Jujur saya katakan kadangkala saya tidak tahu lagi bagaimana untuk melanjutkannya. 因为呢，得胜了死亡的耶稣基督，他爱我到底。 Oleh karena
Kristus yang telah menang atas maut itu 他没有 mengasihi saya. 他没有离开我以师母的侍奉， Dia tidak meninggalkan pelayanan saya 不 bersama-sama 断的 dengan 带领我 semua, 们到今天。 memimpin saya sampai hari ini. 为什么说我在年老中充满喜乐呢？ Kenapa saya katakan di dalam lanjut usia penuh sukacita? 因为到现在，上帝仍然给有机会侍奉， Karena Tuhan masih memberi saya kesempatan untuk melayani. 在这种的年纪还能够侍奉， Di dalam usia yang sedemikian rupa masih bisa 这不是 melayani. 喜乐还是什么？ Kalau tidak ada sukacita 更 apalagi 是感谢主。 puji syukur kepada 我们到 Tuhan. 现在要算我们的看见的财产是没有几个先， Kalau saya menghitung harta yang bisa kelihatan itu tidaklah seberapa. 但是从神的眼光看， Tetap- 我们在神的面前，神祝福那天上的财产，天上的这富有，我们不能够算。 Tetapi ditilik dari sudut pandang Tuhan, di mana harta saya yang ada di surga itu tidak bisa dihitung. 我们要感谢主， Puji syukur kepada Tuhan. 我的大孩子在神的面前敬畏上帝，在教会里面当这事，或者在教会里面与其他人一起侍奉。 Anak sulung saya aktif di gereja dan menjadi majelis dan melayani bersama-sama rekan-rekan di dalam gerejanya. 我的第二个的孩子完全献给上，现在在教会里面侍奉上帝，在新加坡成为教会里面的牧师。 Dan anak saya yang kedua telah ditabiskan menjadi pendeta melayani sepenuh waktu di gereja di Singapura. 我的第三个的孩子，在他所形成积极难走的道路中，他放上帝在第一。 Di anak saya yang paling kecil, anak bungsu saya, di dalam perjalanan hidup yang berlika-liku, dia memprioritaskan Tuhan. 从还没有从3个月出世3个月的孩子，他的孩子到3岁已经4次的开刀。 Anaknya yang lahir dari sejak usia 3 bulan sampai 3 tahun telah melakukan operasi sebanyak 4 kali. 第4次的开刀将近12个小时， Dan operasi yang keempat kalinya memakan waktu kira-kira 因为他的 12 jam. 肾有问题。 Karena ada masalah di ginjal. 我多么怕的是我的孩子看到这些的这个试探，或者是试探这个试验，他离开上帝。 Saya sangat mengkhawatirkan bahwa anak saya menghadapi pencobaan atau ujian tersebut, dia meninggalkan 我 Tuhan. 多么怕有电话来，爸爸，我不要再相信上帝了。 Saya sangat khawatir dan takut kalau ada telepon memberitahukan kepada saya, Pak, saya meninggalkan 我 Tuhan. 深信的上帝为什么这样子对待我的孩子？从还没有到3、4个月就开刀，不断的开刀。 Tuhan yang saya percaya kenapa begitu tega membuat anak saya dari umur 3 bulan telah mengalami operasi demi operasi. 但是他非常刚强， Tetapi dia sungguh sangat teguh. 他仍然把上帝放在第一。 Dia tetap memprioritaskan Tuhan. 因此，他的孩子出世的时候，他给这个孩子名叫以撒。 Sehingga tatkala anaknya lahir, dia memberi nama Isa. 所以我们在上帝面前劳苦，在年老时候变成老的喜乐。 Sehingga waktu kita berjeri lelah di dalam Tuhan, semakin lanjut usia akan berubah menjadi sukacita. 第三就是怎么样在绝望的里面变成有希望。 Sehingga yang ketiga, bagaimana di dalam keputusasaan itu kita penuh dengan pengharapan. 彼得前书第1章第3节里面告诉我们： Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 memberitahukan kepada kita. 愿颂赞归于我们的主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，即耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。 Di situ dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 绝望成为盼望， Keputusasaan menjadi penuh 这个是个 pengharapan. 很宝贵的信息。 Ini merupakan satu berita yang sangat berharga. 无论是谁，他若是在绝望的时候， Siapapun di dalam keadaan putus asa, 当听到了有希望的消息， tatkala dia mendengar ada kabar pengharapan, 他一定充满了喜乐。
pasti penuh dengan 他一 sukacita. 定没有在绝望、在痛苦、在忧伤的当中。 Pasti dia tidak lagi dalam keadaan menderita. 所以，当我们在耶稣基督里面得胜了绝望的时候， Sehingga di dalam Yesus Kristus kita menang atas 我们 keputusasaan. 就活在充满这个活泼的希望里面。 Sehingga kita memperoleh pengharapan yang dalam kehidupan kita. 在主耶稣基督的希望里面是什么希望呢？ Pengharapan yang di dalam Kristus itu apa? 我们希望在神的里面，神大大的使用我们。 Kita mengharapkan Tuhan memakai kita dengan luar 我们 biasa. 希望神在我们的里面能够将他传福音，他的福音传给别人。 Kita mengharapkan di dalam pelayanan kita bisa memberitakan Injil kepada orang 使 lain. 那些在没有盼望、在绝望、在苦难的当中，好像我们一样有了希望。 Sehingga mereka yang di dalam keputusasaan yang tidak ada masa depan, sama seperti kita memperoleh pengharapan. 结果都不是在纸上谈兵， Ini tidak hanya secara teoritis 但 saja, 是结果是在施设的里面。 tetapi di dalam kenyataan, 我们从教会的历史里面看到， di dalam sejarah gereja kita bisa melihat. 其中好像保罗，好像这个保罗还有其他的门徒使徒， Sama seperti Rasul Paulus dan murid-murid Yesus yang lainnya, 甚至尼哥底母， bahkan Nikodemus, 当他们接受了耶稣基督的救恩， pada saat mereka menerima keselamatan dari Amen. Yesus Kristus, 就在基督的救恩里面有盼望了。 di dalam keselamatan inilah mereka penuh dengan pengharapan. 盼望将他们的盼望传给那些没有盼望的人，使他们也有盼望。 Sehingga mereka meneruskan pengharapan ini kepada mereka yang putus asa. 就是你今天在绝望的当中， Kalau hari ini saudara-saudari dalam keadaan putus 就 asa, 是你今天在苦难的当中， atau kita di dalam suatu penderitaan, 就是你今天在这个孤单的当中， atau saudara-saudari di dalam merasa sangat terasing dan tersendiri, 不要在世界找其他的出路了。 jangan cari jalan keluar dari dunia ini. 耶稣基督爱你， Yesus mengasihi 还要使你 Anda. 的绝望、你的苦难，还有你在生活里面的孤单，成为你与上帝同行。 Keputusasaan, penderitaan, dan jerih lelah, dia akan menyertai dan jalan 你 bersama-sama 不 dengan 但能 Anda. 够从耶稣基督得到了你所需要的喜乐， Bukan hanya melalui Yesus Kristus kita menerima sukacita yang kita 也 harapkan, 能够使别人得到喜乐。 juga membuat orang lain mendapat 所以弟兄姐 sukacita. 妹们， Maka itu 在今 saudara-saudari 天晚上， sekalian, pada malam hari ini, 第一，我们能够与主同行， pertama-tama kita jalan bersama-sama 能够 Tuhan. Bisa, 因为耶稣基督得胜了。 karena Yesus Kristus sudah menang. 第二，我们能够将苦水变为活水。 Yang kedua, kita bisa merubah air yang pahit itu menjadi air yang hidup. 能够， Bisa, 因为耶稣基督自己是活水， karena Yesus adalah sumber dari air 他是 hidup. 活水的江河。 Dia adalah sumber dari air hidup. 我们能够在耶稣基督里面得胜， Kita bisa menang di dalam diri Yesus 得胜 Kristus, 死亡， menang atas maut. 因为耶稣基督告诉我们， Karena Yesus memberitahukan 我 kepada 们有 kita, 在他里面有永恒， di dalam Dia ada kekekalan. 在永恒的国度里面，我们已经有了我们的住处，我们在里面变成这个永恒的这个居民。 Di sana telah tersedia tempat bagi kita. Di dalam kerajaan yang kekal ini, kita menjadi warganya. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari sekalian, 不要再孤单， jangan lagi merasa tersendiri. 不要再劳苦， Jangan lagi berjerih lelah. 不要再绝望， Jangan lagi berputus 接 asa. 受耶稣基督在十字架上的得胜， Terimalah Yesus Kristus yang telah menang di atas kayu 使你 salib. 得胜，也使别人得胜。 Sehingga engkau juga mengalami kemenangan ini dan orang lain juga mengalaminya. 我们同心祷告， Mari kita berdoa. 我想带领。我们在天上的父，我们知道靠着我们自己的能力，我们不能够在我们的绝望当中，在我们的孤苦当中，在我们的孤单当中，在我们的劳碌当中能够有出路。你已经为我们预备了，你应该为我们寻找的一个出路。透过基督耶稣，已经将我们
跟你这个关系已经恢复过来。主，我们再感谢你，我们何等的这个有幸，今天能够接受你成为我们个人的救主，这就是你给予我们的这个救赎的恩典。当年这个救赎的恩典不单是停留在我们身上，而能够从我们身上，从我们的生活，从我们的言语行为一举一动，能够散播给我们四周围的人，叫我们看见我们的行为，我们的言语一举一动，能够知道我们是一个基督徒，为你成为光，为你成为盐。我们祈求祷告，奉靠耶稣基督的名求，阿门。谢谢。Syukur kepada Allah, terima kasih untuk firman Tuhan boleh kita dengar pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan pada malam hari ini dengan pujian I Need Jesus. 我深知道，我真需要耶稣，在忧愁时，无朋友向我助，我深欢乐，因我得到耶稣。虽有人言独挑总感到我要耶稣，我要耶稣，我要耶稣，哦，没人虽要耶稣。光明四日我要他，黑云漫步我要他，每日在我生命中我要耶稣。Ku mau Yesus, ku perlu dia sungguh saat susah, tiada yang seperti dia. Di hatiku ku dapat kasihnya, meski yang lain tak perlu dia, ku perlu Yesus. Aku perlu akan Yesus, tiap hari ku perlu. Saat terang dia ku perlu, saat gelap dia ku perlu. Pimpinan Tuhan Yesus yang ku perlu. Kiranya kita senantiasa memerlukan Tuhan dan kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap musim hidup kita. Mari kita sama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Pertama kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai bangsa dan negara kita Indonesia dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Sehingga sampai sekarang kita masih bertahan menjadi bangsa yang kokoh. Kita juga bersyukur untuk segala kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita untuk boleh terus melayaninya. Kita juga bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan kehidupan kita. Mari sama-sama kita naikkan pokok-pokok doa kita. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan Allah kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan ya Bapa. Kami datang sebagaimana adanya kami Tuhan. Sebagai manusia yang terbatas. Tapi kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami ya Bapa. Bahkan bagi bangsa kami hingga saat ini Tuhan, kami boleh melihat Tuhan menyertai bangsa kami di dalam segala kondisi ekonomi yang saat ini ya Tuhan, pergumulan yang kami hadapi, Tuhan masih menyertai bangsa kami. Tuhan kami juga bersyukur ya Bapa, di dalam situasi seperti sekarang ini Tuhan, Tuhan terus memberikan kami semangat untuk melayani Tuhan. Memberikan waktu kami untuk kami boleh melayani Tuhan di berbagai bidang ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami boleh memberikan waktu kami, tenaga kami, bahkan dana berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami boleh mendukung di dalam pelayanan di gereja ya Tuhan. Tuhan kami sungguh bersyukur ya Bapak, Tuhan boleh memampukan kami untuk melayani Tuhan di tengah kondisi seperti sekarang ini. Kami bersyukur juga Tuhan untuk segala pemeliharaan Tuhan.
kesehatan, pekerjaan Tuhan masih berikan kepada kami. Keluarga Tuhan masih memberikan kepada kami ya Tuhan. Orang-orang yang mencintai kami, kami sungguh bersyukur ya Bapa. Untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Kiranya mulut kami, lidah kami senantiasa memuji Engkau ya Bapa. Kami boleh melihat penyertaan kebaikan Tuhan dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar ya Bapa. Sehingga kami boleh terus mengucap syukur di hadapan Tuhan ya Bapa. Dan kiranya di dalam ucapan syukur ini ya Tuhan, kami boleh memberi diri kami untuk melayani Engkau dan melayani sesama kami ya Tuhan. Sebagai bentuk sukacita kami karena mengikut Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk pergumulan bangsa Indonesia. Saudara-saudari, kita berdoa untuk pemerintah serta jajarannya di dalam menghadapi untuk menangani COVID-19 ini, kiranya diberikan hikmat dan ketegasan. Kita juga berdoa agar Tuhan menolong dunia untuk dapat menghadapi dan meminimalisir ancaman resesi global. Kita juga berdoa untuk pemulihan perekonomian Indonesia, mengingat saudara-saudari jumlah pengangguran yang saat ini semakin meningkat. Kiranya ada jalan keluar, kiranya pemerintah boleh diberikan hikmat untuk memperluas lapangan pekerjaan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Dan mari sama-sama kita berdoa untuk pergumulan bangsa Indonesia ini. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa Bapa kembali untuk bangsa kami tercinta. Kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh dilahirkan di negara Indonesia ini. Dan kami mau berdoa bagi bangsa kami yang ini Tuhan, yang sedang bergumul ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta jajarannya di dalam menangani COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah ya Bapa, bukanlah hal yang mudah, tapi biarlah Tuhan memberikan hikmat dan ketegasan bagi pemerintah serta jajarannya Tuhan untuk menangani COVID-19 ini, untuk boleh menghadapi mungkin ada sebagian orang yang tidak percaya atau mereka yang tidak mendukung peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan berikan hikmat ya Tuhan bagi pemerintah untuk boleh menangani ini ya Tuhan. Sehingga COVID-19 ini boleh semakin hari Tuhan boleh ada pemulihan yang terjadi ya Bapa di negara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ancaman resesi global ya Bapa karena dampak COVID-19. Kiranya Tuhan yang boleh menolong pemerintah, membukakan jalan bagi pemerintah ya Tuhan, memberikan hikmat bagi pemerintah untuk boleh menghadapi resesi ancaman global ini Tuhan. Mereka boleh mendapatkan ide-ide maupun strategi bagaimana supaya perekonomian secara global boleh tetap berjalan dengan baik. Kami juga berdoa terutama untuk perekonomian Indonesia Bapak. Dampak resesi global ini juga terkena di Indonesia dan banyak orang-orang yang di PHK, mereka yang pengangguran ya Tuhan, jumlahnya semakin meningkat. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan bagi mereka ya Tuhan. Mungkin mereka sedang berjuang untuk menghidupi keluarga mereka ya Tuhan. Mereka kekurangan uang, banyak hal yang perlu mereka cukupi ya Tuhan. Bilanya Tuhan yang boleh menolong Tuhan, pemerintah untuk boleh membukakan jalan, membukakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang ya Tuhan yang menganggur saat ini. Bahkan Tuhan berikan hikmat kepada orang-orang masyarakat Indonesia yang mungkin masih mencari pekerjaan atau sedang membuka usaha yang baru. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, melancarkan ya Bapak. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan dan kami menyerahkan doa-doa kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan, kami mohon Tuhan dengarkan doa kami ya Bapak dan Tuhan jawab seturut dengan waktu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita berdoa bagi gereja kita. Saudara-saudari, kita doakan untuk perayaan HUT GMI Gratia minggu ini. Ya.
gereja kita akan merayakan HUT GMI. Kita doakan untuk segala persiapan dan juga untuk firman Tuhan yang akan kita dengar, dan kita juga dalam perayaan HUT ini kita juga bersyukur karena Tuhan menyertai gereja kita hingga saat ini. Kita juga berdoa untuk ibadah penghormatan orang tua di minggu kedua Desember. Kita juga berdoa untuk pelayanan pos-pos PI, pos-pos pelayanan kita di dalam menjangkau jiwa-jiwa. Mari kita sama-sama buka suara kita berdoa. Tuhan Allah kami sungguh bersyukur ya Bapa. Saat ini kami berdoa bagi gereja kami Tuhan. Bersyukur tanah Tuhan menyertai gereja kami hingga saat ini ya Bapa. Hingga kami boleh kembali merayakan HUT gereja kami. Mengingat kembali bagaimana perjalanan gereja kami di dalam melayani Tuhan, di dalam menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan, kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Hingga saat ini pun Tuhan masih menyertai gereja kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Untuk kami boleh sama-sama boleh melayani Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama menjangkau jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Kiranya Tuhan Engkau boleh menyertai gereja kami Bapa. Menjadi gereja yang menjadi dampak yang besar di lingkungan bahkan di kota Medan ini ya Tuhan. Tuhan Engkau juga berkati ya Bapa untuk ibadah penghormatan orang tua di minggu kedua Desember. Kiranya ibadah penghormatan orang tua ini boleh menjadi satu momen di mana kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami orang tua dan kami boleh menyayangi mereka dan mereka boleh menyayangi kami. Mereka boleh menjaga kami sehingga kami sampai saat ini ya Tuhan. Kiranya kami boleh senantiasa menghormati mereka di dalam ketidaksempurnaan mereka ya Tuhan, di dalam mendidik kami. Kami boleh masih menghormati mereka sebagaimana Tuhan memerintahkan kami untuk menghormati orang tua kami. Kami juga bersyukur ya Bapa, Tuhan menyertai pos pelayanan, pos-pos PI kami hingga saat ini Tuhan. Sehingga pos-pos PI masih melayani walaupun di masa-masa sulit ini. Kiranya di masa-masa sulit ini, di masa-masa pandemi COVID ini ya Tuhan, tidak membuat kami lengah, tidak buat kami patah semangat, putus asa, tetapi kami sebagai pos-pos pelayanan boleh hadir menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Hadir untuk jiwa yang membutuhkan Engkau. Mereka yang sedang berduka, mereka yang sedang kesusahan, kami boleh hadir di dalamnya ya Tuhan untuk bantu mereka dan mengenalkan mereka kepada Yesus. Tuhan terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saat ini kita juga berdoa bagi jemaat. Kita doakan untuk jemaat yang lemah tubuh, ya, mereka yang sedang sakit, mereka yang sudah lansia, kita berdoa bagi mereka. Kalau kita tahu nama mereka, kita sebutkan satu-satu nama mereka, kita berdoa bagi mereka. Kiranya diberikan pemulihan daripada Tuhan. Kita juga berdoa kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan membukakan jalan dalam pekerjaan dan usaha setiap jemaat kita. Kita juga berdoa kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan yang masih studi baik di kota Medan, di luar kota, maupun di luar negeri. Kiranya dimanapun mereka berada ada tangan Tuhan yang menolong mereka dan mereka boleh menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Mari sama-sama kita berdoa bagi jemaat kita, bagi saudara-saudari kita. Kita berdoa. Tuhan Allah kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudari kami yang sedang lemah tubuh ya Bapa. Mungkin mereka sudah lama menderita penyakit atau mereka sedang berjuang untuk menyembuhkan sakit penyakitnya Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan karena kami tahu bahwa Tuhan Allah kami Allah yang berkuasa. Engkau adalah sumber pemulihan dan hanya daripada-Mu ya Tuhan kami boleh memperoleh kesembuhan. Tuhan kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Biarlah Tuhan tangan Tuhan boleh menjamah mereka ya Tuhan. Jika Engkau menghendaki Tuhan, Tuhan boleh memberikan pemulihan lewat obat-obatan, lewat dokter ya Tuhan, lewat tangan-tangan dokter, lewat istirahat dan pola hidup yang baik.
kiranya Tuhan boleh memakai itu untuk boleh memulihkan kondisi mereka. Tuhan, kami juga berdoa mungkin bagi mereka yang sedang bergumul masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka di dalam segala pergumulan mereka ya Tuhan. Mereka boleh diberikan hikmat untuk mereka boleh menghadapi setiap pergumulan yang ada ya Tuhan. Sehingga mereka tidak salah jalan, tetapi mereka boleh menghadapi itu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang membukakan jalan bagi mereka ya Tuhan, untuk boleh menghadapi setiap pergumulan hidup mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bekerja dan membuka usaha yang baru, atau mereka sedang buka usaha, biarlah Tuhan yang boleh menolong menyertai setiap pekerjaan apapun bidang mereka ya Tuhan, apapun usaha yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan menyertai mereka, memberikan ketekunan ya Tuhan, dan biarlah di dalam pekerjaan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan yang boleh menolong menyertai mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang sedang studi di kota Medan, di luar kota maupun di luar negeri ya Tuhan. Kiranya Tuhan mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberikan sahabat-sahabat atau orang-orang yang mengasihi mereka, boleh membawa mereka di dalam pertumbuhan Kristus ya Tuhan. Bahkan di dalam hati mereka sebagai anak-anak metodis, mereka boleh menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan yang boleh menyertai mereka, studi mereka kiranya boleh Tuhan buat berhasil. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari, saat ini saya memberikan waktu bagi kita untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita masing-masing berdoa, membawa setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Pergumulan yang mungkin tidak bisa kita sharingkan kepada manusia, kepada orang-orang di sekitar kita, tapi kita bisa men-sharingkannya kepada Tuhan. Kita bisa mencurahkannya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk malam hari ini. Tuhan kembali boleh menguatkan kami, boleh memulihkan hati kami yang patah, untuk kami boleh semangat kembali Tuhan untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan dan hikmat kebijaksanaan untuk terus beriman kepada Tuhan di dalam setiap atau di dalam segala keadaan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan kami damai sejahtera dan sukacita yang boleh senantiasa hadir di dalam hati kami dan keluarga kami. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap pergumulan yang sudah kami naikkan kepada Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan yang boleh mendengar setiap doa-doa kami ya Tuhan. Dan jika Engkau berkenan Tuhan boleh menjawab ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan semakin hari ya Tuhan iman kerohanian kami boleh semakin bertumbuh. Dan hati kami menggebu-gebu Tuhan untuk boleh melayani Tuhan, giat dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，
不救我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们大家领受上帝的祝福。我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的相通，与我们众弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。阿们。谢谢，晚安。